InsyaAllah pada hari ini kita menyambung tafsir Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal adalah bermakna harta rampasan perang, ataupun dalam perkataan yang lain ghanimah. Itu juga perkataan seerti bagi perkataan Al-Anfal. Dan surah Al-Anfal ini diturunkan sempena berlakunya peperangan Badar dan berlaku pergeseran sedikit dari kalangan sahabat. Itu pun ditegang oleh alim ulama bahawa pergeseran itu bukan macam pergeseran kita ni berebut harta rampasan harta dunia, tidak. Sebab mereka baru sahaja telah membuktikan keimanan dan ukhuwah mereka dalam peristiwa hijrah yang belum berlalu lama, baru setahun lebih peristiwa hijrah. Mereka mengorbankan harta benda mereka. Yang muhajirin meninggalkan kampung halaman mereka di Mekah, meninggalkan tanah mereka, meninggalkan perniagaan mereka, meninggalkan rumah mereka, dan meninggalkan sanak saudara mereka, ayah mereka, mak mereka. Kemudian sahabat-sahabat daripada Madinah pula menerima kedatangan mereka seperti adik-beradik sendiri, bahkan melebihkan saudara muhajirin dari kalangan para sahabat ini lebih dari utama daripada keluarga mereka sendiri, seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, waladina tabawa'u dara wal iman min qabli yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud adalah orang-orang Madinah yang menyediakan rumah dan menyediakan iman. Dengan maksud lain, yang menyediakan negara mereka Madinah dan menyediakan ukhuwah, kasih sayang. Mereka sayang, suka kepada orang muhajirin yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak ada rasa apa-apa kepentingan untuk mereka sumbangkan daripada apa yang mereka sumbangkan daripada harta benda mereka, dan mereka melebihkan sahabat-sahabat mereka lebih daripada diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan susah. Wa may yukashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat daripada kebahilan diri mereka, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang berjaya. Jadi peristiwanya baru berlaku setahun lebih. Kemudian berlakunya perang Badar. Bila berlaku perang Badar, ada harta-harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy, dan berlaku sedikit pergeseran. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW ketika itu peperangan yang pertama yang mana dapat banyak harta rampasan. Jadi dari segi hukum pun Nabi memberi pandangan, bila dah ada rampasan, ada sahabat yang pegang macam ni, macam mana ya Rasulullah, pedang ni macam mana saya punya, kan? Maka Nabi SAW mengeluarkan pandangan baginda. Nabi mengeluarkan pandangan baginda. Nabi kata, man qatala qatilan falahu kaza wa kaza. Siapa yang membunuh seorang yang musyrikin, salah seorang orang yang musyrik, maka dia dapat sekian-sekian. Itu pandangan baginda. Jadi kegembiraan ketika itu. Dan masing-masing menunjukkan harta rampasan itu bukan nak harta itu. Yang sahabat ni adalah seperti mana kata Nabi, ashabikan nujum, sahabat aku ni seperti bintang-bintang di langit, ba'ayyihim tadaitum ihtadaitum. Siapa sahaja yang kamu ambil dari kalangan sahabat-sahabat aku ini, kamu ambil sebagai panduan dan pedoman, kamu akan dapat pedoman. Macam tu sekali sahabat. Jadi daripada hadis-hadis Nabi ni, kalau ilmu hadis mengambil riwayat, nak jadikan sama ada hadis itu sahih, nak memastikan sama hadis sesuatu hadis itu sahih ataupun hasan ataupun dhaif ataupun maudhu', hadis yang betul, yang sah, ataupun hadis yang baik, ataupun hadis yang lemah, ataupun hadis palsu dan sebagainya. Dia melihat kepada rantaian perawi-perawi, lebih kurang 6-7 rantaian sampailah kepada Imam Bukhari atau Imam Muslim, Imam Ibn Majah. Baik atau tidak hadis-hadis ini, sahih ataupun tidak hadis-hadis ini, dia bergantung kepada kekuatan
perawi tadi. Kalau ada yang lemah dari segi ingatan, hadis itu turun darjat dia daripada sahih kepada hasan. Kalau ada yang dianggap macam fasik, buruk akhlak dia, tidak layak dia sebenarnya meriwayatkan hadis Nabi, maka hadis itu mungkin menjadi dhaif. Tetapi rantaian ni, sahabat Nabi SAW itu tidak dipersoalkan. Sebab sahabat Nabi ni semuanya adil. Begitu sekali akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab sahabat Nabi telah pun diwartakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu memeluk agama Islam dari kalangan muhajirin. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang muhajirin dan orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikut mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah redha kepada mereka dan mereka telah redha kepada Allah. Itu endorsement daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat dengan hadis-hadis Nabi yang kita sebut tadi. Sahabatku seperti bintang di langit. Sesiapa saja kamu ambil mereka sebagai panduan, kamu akan mendapat panduan. Dan mereka telah tunjukkan prestasi mereka sepanjang perjuangan Rasulullah SAW, mengorbankan harta benda mereka, mengorbankan masa mereka, mengorbankan keluarga mereka. Ada yang beriman, mak tak beriman seperti Mus'ab bin Umair. Ada yang beriman, anak tak beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ada seorang anak dia tidak beriman. Ada yang dia beriman, abang tak beriman seperti Mus'ab bin Umair juga. Ini pengorbanan sahabat memang tidak ada tolok bandingnya di dalam sejarah, bukan saja sejarah mereka tapi sejarah kemanusiaan semuanya. Tiba-tiba berlaku perang Badar dan ada harta rampasan perang, jadi berlaku sedikit pergeseran. Ulama mengatakan, dalam ulama tafsir, menjadi sifat orang Arab setelah berlakunya sesuatu peperangan, mereka gembira dan apa yang berlaku, barang-barang yang ditinggalkan, harta-harta rampasan yang ditinggal ini merupakan dipanggil Bala'ul Hasan. Bala'ul Hasan ni maknanya bukti prestasi. Bukti prestasi mereka dalam peperangan. Alhamdulillah mereka gembira, dan itu sahaja. Bukanlah mereka ini cinta kepada dunia, lupa akhirat, apa semua, tak. Jadi Nabi memberi pandangan, siapa yang bunuh seorang yang sekian, dia dapat ambillah bagian-bagian sekian. Mungkin pedang ke, mungkin baju besi, itu semua ada nilai di zaman tu. Man ata bi asirin falahu kaza wa kaza. Siapa yang datang dengan tawanan, dia pegang orang yang tawanan, maka dia mendapat, ambillah contohnya apa ni, binatang ternak yang ditinggalkan oleh musyrikin Quraisy. Dia mendapat katalah apa ni, kambing-kambing ke ataupun baju perisai ke, dan sebagainya. Itulah pandangan Nabi SAW. Dan ingatkan, okey dah kan. Jadi ada sahabat yang bunuh, ada sahabat yang mendapat tawanan. Tetapi ada masalah pula. Apa dia? Yang membunuh dan yang memegang tawanan ni, ramainya yang berada di forward. Kalau main bola tu yang berada di forward, yang score goal tu. Bagaimana pula yang fullback? Bagaimana pula mereka yang berada di barisan belakang? Mereka tak dapat nak bunuh, tapi mereka menjaga barisan belakang sebagai pelindung, sebagai benteng, agar sahabat-sahabat yang berada di depan tidak diserang daripada belakang. Kemudian mereka menyediakan anak panah, apa sahaja tugas-tugas peperangan sebagai back, sebagai lapisan di belah belakang. Kemudian peperangan Badar, sebelum berlakunya peperangan, sahabat membuat kemah untuk Nabi yang dipanggil Arish. Membuat kemah untuk Nabi, dan Nabi monitor peperangan daripada Arish sebagai komander tertinggi dalam peperangan Badar. Jadi bila peperangan berkecamuk, boleh jadi tentera-tentera musyrikin yang begitu ramai bilangan mereka, 1000 lawan 300 lebih.
sahabat. Kemudian 1,000 lengkap dengan persenjataan dan 100 ekor unta. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi ada 2 ekor je unta dalam peperangan Badar. Kemudian 1,600 memakai baju perisai. Sedangkan sahabat mereka bukan pergi pun untuk berperang, mereka pergi untuk memintas rombongan dagangan Abu Sufyan seramai 40 orang. Jadi tak perlu pakai pakaian lengkap pun mereka boleh kalahkan mereka, insya-Allah. Tiba-tiba mereka bertemu dengan tentera. Jadi mungkin dalam peperangan itu dengan kelengkapan yang hebat oleh golongan musyrikin ini, mereka menyerang Nabi di belakang. Oleh sebab itu ada juga mereka yang menjaga Nabi di belakang. Mereka ni memang tidak ada peluang untuk membunuh dan tidak ada peluang untuk menangkap tawanan selepas berlakunya kekalahan pada Quraisy. Bila dah kalah, tangkap kan mana yang masih hidup. Lalu berlakulah perdebatan. Jadi bila Nabi kata siapa yang bunuh dapat harta sekian-sekian, harta rampasan perang. Siapa yang tangkap di tangan dia ada tawanan, maka dia dapat. Lalu sahabat berkata, setengah sahabat yang berada di belakang, dan kebanyakan mereka belakang ni golongan-golongan yang berumur, yang mereka tidak dapat lawan secara depan-depan, mereka sebagai backup ataupun sebagai back. Jadi mereka berkata, ya Rasulullah, kami jaga di belakang. Dan mereka tak katakan Nabi, mereka kata dekat orang yang muda, kamu jangan tak lihat pada kami, kan? Kami yang defend kamu daripada belakang. Kalau kami tidak ada, kamu tidak akan selamat. Jadi macam mana kami? Kemudian berkatalah yang muda juga tapi terpaksa jaga Nabi, bukanlah terpaksa diletakkan di posisi menjaga Nabi. Kami menjaga Rasulullah lagi. Kalau kami tak jaga Nabi, macam mana kalau Nabi diserang di belakang? Jadi kami tak dapat nak tawan ke, kami tak dapat nak bunuh. Jadi mereka dah mula hubungan mereka itu tercalar. Ukhuwah mereka tercalar. Ukhuwah yang dibina dengan akidah Islam ketika peristiwa hijrah, ketika sebelum hijrah lagi diajar oleh mereka arti kata hidup dengan iman, hidup dengan kasih sayang, tapi teruji dalam peperangan Badar. Selepas peperangan Badar, dalam isu pembahagian harta rampasan perang, maka turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang pertama yang akan kita fokus betul-betul pada hari ini, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitanir rajim, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atii'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yang bermaksud mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, berkenaan dengan harta rampasan perang ini, macam mana kan? Katakanlah kepada mereka, qulil anfalu lillah, semua harta rampasan perang ini adalah milik Allah dan Rasul. Bukan milik kamu A, bukan milik kamu B, wahai B, bukan milik kamu wahai C. Gaduh je, dah letak. Semua harta-harta rampasan perang ini milik Allah dan Rasul. Cuba kita bayangkan macam mana sahabat ketika itu. Semua ni milik Allah dan Rasul. Terus mereka letak. Habis bahagian untuk mereka apa? Kalaulah kambing itu, kalaulah perisai itu, kalaulah pedang itu, kalaulah unta yang ditinggalkan itu dan sebagainya milik Allah dan Rasul, habis mereka macam mana? Untuk kamu adalah fattaqullah. Untuk kamu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Cuba kita bayangkan. Kemudian selepas bertakwa kepada Allah, fattaqullah wa aslihu zata bainikum. Dan hendaklah kamu membaiki hubungan sesama kamu. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atii'u Allah wa rasulahu, dan hendaklah kamu mentaati Allah dan Rasulnya in kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Jadi mereka tak dapat harta rampasan perang. Allah ambil semua. Ketika mana mereka berselisih berkenaan dengan pedang, kambing, baju perisai, apa lagi makanan-makanan yang ditinggalkan oleh Quraisy dan sebagainya, tak semuanya Allah Ta'ala ambil.
dan mereka diingatkan 3 perkara. Iaitu takwalah kamu kepada Allah, baikilah hubungan di sesama kamu, kemudian taatilah Allah dan Rasul kalau kamu orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kita lihat begitu sekali tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala kepada generasi yang pertama. Kemudian diriwayatkan ada seorang sahabat, dia pegang pedang dia, dan pedang itu ada dia punya sentimental value dia. Ya, tak silap pedang tu adik dia punya ke, musyrikin ke, tak pastilah macam mana. Tapi yang membunuh tu adalah seorang sahabat lain, ataupun dia yang bunuh. Jadi khulasah ataupun kesimpulan kisah itu, dia ada satu pedang yang ada sentimental value kepada dia. Lalu dia pun pegang dan dia bawa kat Nabi, seolah-olah memang dia nak Nabi bagi kat dia yang tu. Tapi hukum ketika itu belum turun surah Al-Anfal di saat itu. Maka Nabi SAW, apa yang Nabi kata kepada dia? Pedang itu, kata Nabi, laisa li wala lak, da'hu. Pedang itu bukan milik aku dan bukan milik engkau. Letak. Jadi Nabi tak tahu siapa ni. Letak. Ya? Kemudian sahabat dia berkata, dia pun berpaling. Nak buat macam mana? Dia dah letak, dia pun berpaling jalan. Dalam keadaan jiwa dia itu sentimental value pada dia pedang tu. Lalu aku mendengar seorang lelaki, rupanya itulah Nabi. Aku mendengar seorang lelaki memanggil aku. Memanggil aku dari belakang. Lalu aku toleh balik. Rupanya Rasulullah SAW, dan Nabi kata apa? Fa innahu wuhiba li fahuwa lak. Dan sekarang ni pedang tu telah pun diberi kepada aku oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekarang ambillah pedang tu. Bila masanya, pedang tadi asalnya bukan milik Nabi dan bukan milik sahabat ni. Lalu Nabi minta letak pedang tu. Kemudian elok saja dia beredar. Ini semua dalam suasana di tempat Badar lagi, belum balik ke Madinah, masih di medan peperangan, tapi dah selesai peperangan, tapi masih suasana peperangan di Badar. Lalu dia berpaling dan pergi, dan kemudian dia dengar suara seorang memanggil mereka, dan memanggil dia. Lalu Nabi kata, tadi kunta tas'alni an hadha saif, tadi engkau bertanya aku tentang pedang ni tadi. Dia kata, ya Rasulullah. Maka Nabi kata, annahu qad wuhiba li fahuwa lak. Pedang tadi telah pun diberi kepada aku, telah pun dihadiahkan kepada aku, dan sekarang aku memberikan kepada kamu. Pada ketika dan saat tersebut, yang boleh kita ambil pengajaran, yang boleh kita faham di sini adalah turun surah Al-Anfal ayat yang pertama tadi ketika itu. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Mereka bertanya kepada kamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah kepada mereka, harta rampasan perang ini adalah milik Allah dan Rasul. Maka semua tadi telah menjadi milik Allah dan Rasul. Sebab tu Nabi panggil balik sahabat tadi. Tadi bukan pedang dia, tapi sekarang pedang aku telah pun diberi pada aku. Daripada ayat tadi, ayat yang pertama tadi, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. Dan ambillah pedang itu sekarang. Maknanya milik Nabi, Nabi boleh bagi pada sesiapa sahaja yang Nabi kehendaki. Apa yang pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ini? Sebelum kita lihat kepada ayat-ayat tadi, kita lihat bagaimana sahabat dan Nabi sendiri SAW berinteraksi dengan wahyu. Berinteraksi dengan wahyu. Berlaku sesuatu di kalangan mereka, dan Nabi sendiri tidak dapat memberikan kata putus, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memberikan kata putus. Allah Subhanahu Wa Taala terus terlibat di dalam menyelesaikan isu tersebut pada detik dan saat tersebut. Dan kita lihat semuanya menerima apa sahaja yang diturunkan oleh Allah dan Rasul, termasuklah Nabi Muhammad SAW sendiri. Mana Nabi sendiri tidak ada kuasa lebih melebihi Allah Subhanahu Wa Taala.
Maknanya kalau bukan milik dia, bukan milik dia. Tapi sekarang milik dia, maka ambillah. Sekarang ni dia, pedang itu milik aku, kamu ambillah. Interaksi wahyu ini salah satu ciri sahabat Nabi SAW yang mesti umat Islam perhatikan dengan benar-benar insaf, dengan benar-benar ikhlas. Itu satu nikmat kepada para sahabat. Dalam masa yang sama, itu adalah suatu iltizam dan komitmen, bahawa hidup mereka semuanya disusun oleh Al-Quranul Karim, daripada sebesar-besarnya sehinggalah sekecil-kecilnya. Ada ini satu hubungan di antara bumi dan langit yang begitu direct dan langsung, mendidik sahabat dalam setiap langkah kehidupan mereka dan perjuangan mereka. Ini satu nikmat yang hanya dapat dirasakan oleh mereka-mereka yang berada di ketika itu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun wahyu telah berlalu, tetapi Al-Quran bersama dengan kita. Ayat-ayat Al-Quran bersama dengan kita. Ada dalam rumah kita, kitab-kitab Al-Quran. Ada dalam handphone kita. Bermakna apa? Bermakna wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hanya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia ada pada setiap umat Islam pada hari ini. Jadi isunya adalah bagaimana kita menatap wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk dijadikan panduan hidup kita, untuk dijadikan pedoman hidup kita, seperti mana ianya telah menjadi pedoman kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya membawa mereka kepada kejayaan di dunia sebelum kejayaan di akhirat. Ini satu hakikat yang sangat penting. Dan nikmat wahyu ya, pada sahabat ni satu yang tidak dapat digambarkan. Suatu hari Ummu Aiman menangis setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata sahabat, tidak ada hari yang paling cerah, bergemerlapan di Madinah ni kecuali hari yang datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Bila masuk Madinah ni riang, gembira, tak terkira sahabat-sahabat di Madinah. Madinah is totally different, totally new era ketika itu. Dan nama pun dah jadi Madinah Munawwarah, Madinah yang bergemerlapan. Dan tidak ada hari yang paling kelam kecuali hari yang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi telah berlalu. Satu hari seorang berjumpa dengan Ummu Aiman, dia sedang menangis. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis? Adakah kerana Nabi sudah tiada?" Lalu Ummu Aiman menjawab, "Aku bukan menangis kerana Nabi telah tiada. Dan aku tahu dia berada di tempat yang lebih baik daripada ketika dia berada di dunia ini. Dia berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia dengan perangnya, dengan jihadnya, dengan perangai-perangai manusianya, kemudian dengan golongan berpura-pura munafikin dan sebagainya." Kata Ummu Aiman, pada hari ini Nabi berada di tempat lebih baik lagi daripada hari itu. Dan aku bukan menangis sebab kerana Nabi telah tiada, tetapi aku menangis kerana wahyu telah terputus. Aku menangis kerana wahyu telah terputus. Maknanya nikmatnya wahyu ni yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat dahulu, ramai di kalangan mereka yang butuh huruf. Tidak ramai di kalangan mereka yang boleh menulis. Mana kalau datang wahyu, mereka hafal, mereka rasa seronok. Kemudian mereka amalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian turun lagi. Mereka yang boleh menghafal. Mereka yang tak dapat menghafal, manusia berbeza-beza kemampuan, mereka dapat dan mereka cuba amalkan. Nanti datang lagi Al-Quran, mungkin mereka tak hafal yang minggu lepas kan. Hari ini Quran berada di tangan kita semuanya, 30 juzuk. Sebenarnya ia adalah satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Seharusnya umat Islam mengambil Al-Quran ini menjadi panduan setiap detik kehidupan mereka.
Seperti mana sahabat tadi nak ambil pedang, Nabi kata jangan dulu. Bukan milaku, bukan milik kau. Kemudian sahabat berpaling saja, turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, pedang tu sekarang milik aku. Nama Sa'ad, kalau tak silap. Sa'ad, aku dengar seorang lelaki panggil aku daripada belakang. Aku toleh rupanya Nabi. Kunta sa'altani an saif. Kau bertanya aku tentang pedang tadi kan? Kata Nabi. Ya Rasulullah. Fa'innahu qad wuhibali wa huwa lak. Sesungguhnya pedang ni telah pun diberi pada aku. Dan sekarang kau ambil lah pedang ni. Maknanya interaksi dengan wahyu yang begitu hebat. Kita nak umat Islam pada hari ini berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu. Maknanya berinteraksi dalam bentuk yang amali. Banyak di dalam Al-Quran ini perkara-perkara yang amali. Yang dilupai ataupun dialpakan oleh umat Islam. Sepatutnya umat Islam melihat kembali sikap mereka kepada Al-Quran. Ia bukan sekadar kitab untuk dibaca sahaja semata-mata, walaupun membacanya adalah merupakan ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan satu ibadah yang boleh meninggikan darjat seorang muslim. Tetapi Al-Quran juga adalah panduan hidup untuk diamalkan oleh umat Islam yang akan memandu mereka kepada kejayaan. Kisah wahyu ini terlalu banyak. Kita ambil satu kisah sikit nak menggambarkan macam mana kehidupan sahabat ini dengan Al-Quranul Karim. Kisah Khawlah binti Sa'labah. Kisah yang masyhur. Dia seorang wanita yang telah berumur. Suami dia pun berumur juga. Jadi dia jaga suami jaga dia. Itulah orang yang telah berumur ni. Bila tinggal berdua, dah pension kan. Dia jaga suami jaga. Anak-anak pun dah besar. Tapi satu hari berlaku pergeseran di antara Khawlah dengan suami dia. Kemudian orang-orang Arab jahiliyah kalau bergaduh sampai ke tahap yang sengit, pakai nama mak, kutuk mak ke ataupun apa ke. Orang Arab sekarang ni adalah dia punya lafaz-lafaz sebut mak ni. Orang Arab dulu pun jahiliyah macam tu juga. Iaitu kalau dia marah segan dengan isteri dia akan samakan tubuh badan anggota isterinya dengan mak. Lalu suami dia marah, dia kata pada Khawlah ni, anti alayya ka dhahri ummi. Punggung kau tu seperti punggung mak aku. Itu dia panggil zihar, dan ada hukum zihar dalam Islam selepas kejadian ini. Jadi bila dia menyamakan punggung isteri dia sama dengan punggung mak dia, dia dah marah sangat. Itu dalam hukum jahiliyah membawa kepada penceraian. Tak payah sebut aku ceraikan kau, tak payah. Menyamakan punggung anggota apa pun dengan ibu dah kira cerai. Jadi Khawlah pun dah terkejut. Ya, tak tahu nak buat macam mana. Tapi lepas tu suami dia dah tua, dia tak kisah hidup balik dengan nak bersama dengan dia semuanya. Dia Khawlah dia tak mahu. Sebab dia rasa dia telah diceraikan. Tapi dia rasa itu hukum jahiliah. Takkan dalam Islam macam tu. Mak dengan isteri tak sama. Walaupun menyamakan punggung, tapi tak sama. Takkan dalam Islam macam tu. Jadi Khawlah pun dia mulalah teragak-agak. Ya. Tapi dia hidup, suami dia ajak hidup macam biasa. Lalu dia terus jumpa Rasulullah SAW. Dia masuk rumah Nabi, Aisyah mendengar daripada belakang bilik. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Suami dia telah menyebut, anti alayya ka dhahri ummi. Punggung kau tu macam punggung mak aku. Apa pandangan Rasulullah? Dan Nabi SAW juga, selagi tidak ada wahyu, baginya pun nak bagi pandangan pun serba salah juga. Tapi yang ada adalah undang-undang jahiliah. Maka Nabi memberi pandangan setakat apa yang baginda rasa. Lalu pada pandangan Nabi, pada pandangan aku cerai. Kata Khawlah, itu zaman jahiliah Rasulullah. Zaman Islam takkan macam tu. Bagian, ya Rasulullah tolonglah kami ni orang tua. Kalau kami bercerai, siapa dah nak jaga dia? Dia tua sangat. Dan sebagainya. Jadi Aisyah mendengar daripada belakang dalam bilik. Dia dengar begitu. Rumah Nabi tak besar. Rumah Nabi bilik 2-3 bilik kecil. Maka Nabi, itulah pandangan Nabi. Khawlah kata,
Akhirnya Khawlah tidak dapat mengadu hal yang seterusnya kepada Nabi SAW. Khawlah mengadukan halnya kepada Allah. Dia mengadukan halnya kepada Allah. Siapalah Khawlah ni? Seorang wanita tua, bukanlah berpangkat macam Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, memimpin peperangan dan sebagainya. Seorang wanita tua, kalau umur kita ni umur dah tua lanjut kan, yang mana dia jaga suami jaga dia, anak pun dah buat hal hidup dengan masing-masing. Maka Khawlah mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjawab persoalan seorang wanita. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami'a Allah. Allah Ta'ala telah mendengar qawla allati, perkataan seorang wanita, tujadiluka fi zawjiha, yang berbincang dengan kau, berdebat. Tujadil, jidal ni maknanya berbincang dengan kamu wahai Muhammad berkenaan dengan suaminya, wa tashtaki ila Allah. Lalu dia mengadukan halnya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perbincangan kamu berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayatnya berkenaan dengan hukum zihar. Alladzina yudhahiruna min nisa'i ma hunna ummahatihim. Dan orang yang menziharkan isteri-isteri mereka, bukanlah isteri mereka itu bukan ibu mereka. Sesungguhnya ibu mereka adalah ibu yang melahirkan. Dan bagian-bagian Allah Ta'ala menurunkan hukum zihar yang bukan sekarang untuk kita bincangkan hukum fiqh zihar ni. Tapi kita nak terang sini, nak mengambil pengajaran di sini bagaimana mereka ini hidup dengan wahyu. Bagaimana sahabat-sahabat hidup dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka ini hidup dengan Al-Quran Al-Karim. Di sinilah pentingnya kita. Di sini penting umat Islam melihat kembali sikap mereka kepada Al-Quran. Adakah sekadar Al-Quran itu diletakkan di rak ataupun dibaca semata-mata tanpa melihat kepada pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kita lihat sahabat-sahabat Nabi dalam peperangan Badar tadi, selepas peperangan Badar, dan juga kisah Khawlah tadi, dan banyak lagi kisah-kisah lain, sebahagian daripada Al-Quran ini diturunkan disebabkan kisah-kisah. Itu lebih memahamkan kita. Maknanya sahabat ini hidup dengan Al-Quran sebagai panduan mereka secara amali. Ambil pedang, jangan ambil pedang. Ambil balik pedang. Dan sebagai sangat-sangat amali. Ini pengajaran yang besar kepada kita pada hari ini. Iaitu mengambil Al-Quran ini dalam bentuknya yang amali, apa yang boleh kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat ni maknanya ta'arif dia mereka yang melihat Nabi dan beriman dengannya. Ditanya oleh seorang tabi'in. Tabi'in ni mereka yang tidak sempat melihat Nabi tapi melihat sahabat yang telah melihat Nabi. Tabi'in mereka yang sempat melihat sahabat dan beriman dengan Islam. Bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, cuba cerita sikit bagaimana kehidupan kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami nak tahu sebab kami tak pernah jumpa dia. Kamu dapat jumpa kami, alhamdulillah dapat jumpa kamu. Cuba cerita sikit macam mana kehidupan kamu para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau nak cerita sehari tak habis kan. Tapi yang menonjolnya diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada mereka adalah yang dia rasa perlu disampaikan kepada sahabat. Walaupun kehidupan mereka dengan sahabat ni berbelas tahun ke, ada yang berpuluh tahun, macam Abu Bakar, ada yang sempat beberapa tahun. Apakah yang nak disampaikan intipati kehidupan mereka ini dengan, ataupun kehidupan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nak disampaikan kepada tabi'in sebagai pengajaran dan panduan. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, kana rajulan minna, ataupun kana rajulun minna, kami dahulu, salah siapa-siapa pun dari kalangan kami,
idza ta'allama 10 ayat. Kalau kami belajar daripada Nabi Al-Quran ni 10 ayat. InsyaAllah pada hari ni, pada minggu ni kita belajar 1-2 ayat je. Ayat pertama, ayat kedua, paling tinggi 4 ayat. Fala nujawizhunna, dan kami tidak akan melewati lebih daripada 10. Hatta na'rifa ma'anihinna wal amal bihinna. Sehinggalah kami betul-betul faham 10 ayat ini dan kami melaksanakannya. Fala nujawizhunna, dan kami tidak akan melewati ataupun menambah lagi 10 ataupun lagi berapa lagi. Hatta na'rifa ma'anihinna, sehingga kami faham betul-betul yang 10 ni apa makna dia, apa tuntutan dia, wal amal bihinna, dan beramal dengannya. Masya-Allah. Itu dia kata Abdullah bin Mas'ud. Kisah hidup mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amali. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi pengajaran yang pertama adalah hidup amali dengan Al-Quran. Maka selepas ini interaksi kita dengan Al-Quran adalah kita mesti membaca Quran. Yang kedua, kita mesti membaca terjemahannya. Ketiga, kita mesti memahami apa tuntutan Al-Quran ke atas kita. Dan yang keempat, kita mesti mengamalkannya di dalam kehidupan kita pada hari tersebut, pada minggu tersebut. Kemudian kita akan rujuk lagi Al-Quran, tambah lagi. Kemudian kita akan fahami dia dan kita akan melihat apakah tuntutan amali Al-Quran terhadap kita, dan kemudian kita akan melaksanakannya. Kemudian kita tambah lagi. Kalau umat Islam hidup dengan Al-Quran seperti itu, insya-Allah umat Islam akan boleh mengembalikan balik kegemilangan Islam yang telah ditunjukkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada kamu tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakanlah kepada mereka, semua harta rampasan perang ini adalah milik Allah dan Rasul. Kamu fattaqullah wa aslihu dzata bainikum, dan hendaklah kamu membaiki hubungan sesama kamu. Wa atiullaha wa rasulahu, dan taatilah Allah dan Rasul, in kuntum mu'minin. 3. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka supaya bertakwa. Sebab orang-orang yang bertakwa tidak akan berlaku seperti mana yang berlaku hubungan mereka menjadi renggang seketika, ya. Kemudian orang yang bertakwa mesti membaiki hubungan sesama mereka. Dan ini yang kita namakan islah dzatul bain. Membaiki hubungan sesama mereka, hubungan ukhuwah, hubungan persahabatan, hubungan kasih sayang. Bermakna apa tuan-tuan? Hanya disebabkan oleh rosaknya sedikit hubungan di kalangan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengambil semua harta-harta tadi dan diberikannya kepada Allah dan diberikannya kepada Rasulullah. Apa maksud diberikan kepada Allah dan Rasulullah? Maknanya diberikan kepada Baitul Mal untuk negara dan diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kita, pedang tu sekarang milik aku, sekarang kau ambillah pedang tu. Kita akan sentuh sedikit, sentuh berkenaan dengan hubungan ukhuwah ni. Ini satu topik yang sangat penting, yang dialpakan oleh umat Islam sekarang. Hanya perbezaan sana, perbezaan sini akhirnya membawa kepada perpecahan, yang akhirnya membawa kepada perpecahan hati, kemudian akhirnya membawa kepada kelemahan. Kelemahan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu berbantah-bantah, nescaya kamu akan hilang kekuatan kamu. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu berbantah-bantah sesama kamu,
Fatafshalu, nanti kamu akan wasak. Wa tadhhaba rihukum, akan hilang kekuatan kamu. Ini yang berlaku pada umat Islam dalam skala yang berbagai-bagai skala. Sama ada dalam skala dunia, negara-negara umat Islam ni daripada berpuluh negara di bawah satu kepimpinan khilafah Islamiah selama 1300 tahun lamanya, di bawah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah kepimpinan khilafah di zaman Umayyah, di bawah kepimpinan khalifah di zaman Abbasiyah, di bawah pimpinan khalifah di Osmaniyah, kepada hilangnya khilafah pada hari ini, daripada satu kepimpinan kepada berpuluh kepimpinan, dan saling bukan saja berpecah, saling memerangi di antara satu sama lain. Saudi memerangi Yaman sampai ke buluran rakyat Yaman, masih lagi berlaku sampai sekarang. Dah berapa tahun ya? Iraq dan Iran menyerang Syria. Mesir menyerang Libya sekarang ni. Semua percaturan ini dicatur oleh musuh-musuh Islam dan dilaksanakan oleh umat Islam. Ini skala perpecahan yang berlaku dalam skala yang besar. Perpecahan yang berlaku dalam skala yang besar. Kemudian berlaku dalam skala yang lebih kecil, ataupun yang paling kecil di kalangan umat Islam sendiri dalam sesebuah negara. Bila berlaku perpecahan ini, mereka melupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita sebut tadi. Ya. Fattaqullah wa aslihu zata bainikum. Takutlah kamu kepada Allah dan baiki semula hubungan sesama kamu. Wa atiullaha wa rasulan, ta'ala kamu kepada Allah dan Rasul sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Sahabat ini, disebabkan mereka inilah contoh tauladan yang paling ulung untuk Islam. Mereka lah contoh amali kepada Al-Quran. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran, Al-Quran tidak dapat difahami seperti itu semata-mata tanpa adanya Rasul. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, kami turunkan kepada kamu az-zikra, iaitu Al-Quran, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, supaya kamu dapat menjelaskan, wahai Muhammad, kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maksudnya Nabi ini adalah penjelas. Litubayyina linnas, kami turunkan Al-Quran supaya kamu Muhammad dapat menjelaskannya kepada manusia. Bermakna Nabi adalah penjelas kepada Al-Quran. Kemudian sahabat-sahabat Nabi menjelaskan Al-Quran dalam bentuk yang amali. Mempamerkan kepada kita Al-Quran ini dalam bentuk yang amali. Macam mana ukhuwah, macam mana pengorbanan harta, jiwa, macam mana jihad. Bukan Nabi berjihad sendirian, tapi bersama dengan sahabat. Macam mana syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab mereka ini generasi turunnya Al-Quran dan menjadi contoh teladan kepada kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ramai penceramah berkata, kalau satu kesilapan berlaku kepada mereka, Allah Ta'ala bagi cash kepada mereka. Allah Ta'ala akan hukum mereka ketika itu juga, supaya menjadi pengajaran kepada mereka dan menjadi pengajaran kepada kita, kepada umat Islam sepanjang zaman. Dan ini berlaku dalam peperangan Badar ataupun dalam peristiwa pembahagian harta rampasan perang tadi. Maksudnya bila mereka mula berselisih, maka Allah Ta'ala ambil semua harta tadi. Allah Ta'ala ambil semua dan diberi kepada Rasulullah dan diberi kepada Baitul Mal. Bukan milik kamu. Kerana apa? Sebab perkara itulah yang menyebabkan mereka ini mula berantakan ataupun bergeseran sesama mereka. Perkataan bergeseran itu mungkin lebih baik dan lebih tepat. Sama juga dalam peristiwa Uhud. Pusingan pertama mereka menang. Kerana mereka benar-benar berdisiplin, benar-benar inginkan akhirat. Sebab dalam perjalanan mereka menuju ke Uhud, keluar 300 orang. Mereka yang memberi alasan tu, alasan ni, minta maaf lah, kami ada hal.
rumah kami lah, kedai. Contohnya lah, kedai pun siapa nak jaga, sebagainya. Akhirnya mereka tidak pergi, keluar daripada rombongan tentera Rasulullah SAW. Baki yang pergi ke Uhud, ini mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Kerana itu mereka menang. Kerana itu mereka menang dalam peperangan. Mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi bila musuh telah kalah, lagi bertempiaran, meninggalkan harta-harta rampasan di atas medan peperangan Uhud. Lalu sebahagian daripada mereka, kita pendekkan cerita, insyaAllah kita akan lihat tafsirnya di waktu yang lain. Nampak harta rampasan perang, lalu dunia masuk ke dalam hati mereka. Kemudian ketua mereka kata jangan turun, mereka turun juga. So mereka melakukan dua kesalahan, iaitu pertama, dunia telah masuk ke dalam hati, dan yang kedua, mereka melanggar arahan kepimpinan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi cash kepada mereka. Khalid Al-Walid pusing daripada belakang dan memulakan semula peperangan Uhud pusingan kedua, dan mereka ditimpa dengan kerugian nyawa yang begitu ramai. Seramai 70 orang, termasuk sahabat-sahabat yang besar, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jahsh. Begitulah dalam peperangan Badar ini. Bila berlaku sedikit pergeseran, hanya disebabkan oleh cara pembahagian harta rampasan perang. Allah Ta'ala bagi cash, ambil semua harta-harta tersebut, bukan milik kamu, itulah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Jadi mudah-mudahan kita dapat faham tafsir kepada ayat yang pertama tadi. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada kamu berkenaan dengan harta rampasan perang. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, qulil anfalu lillah wa rasul. Semua harta rampasan perang ini milik Allah dan Rasul. Kamu fattaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum, dan baikilah hubungan sesama kamu. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Dan kita lihat selepas turunnya ayat ini, memang sahabat terus melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada mereka, iaitu mentaati Allah dan Rasul. Maksudnya semua meletakkan harta-harta rampasan perang tadi, tidak ada lagi pergeseran, dan semua menunggu apakah arahan daripada Allah dan Rasul. Ada ketika itu Nabi kata begini, Nabi kata begini. Terus mereka ini mentaati Allah dan Rasul. Satu suasana yang sangat-sangat memberi pengajaran kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan tiga perkara tadi adalah di antara ciri orang-orang yang beriman. Fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aslihu zata bainikum, baikilah hubungan sesama kamu. Wa atiullaha wa rasulahu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Bermakna iman ini ada ciri-ciri dia. Mesti mentaati Allah dan Rasul, mesti hubungan baik sesama orang yang beriman, dan mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu orang yang beriman, dan dalam tafsir menyebut kita mesti melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi seperti mana sahabat-sahabat melihat, iaitu apa? Mau tak kita menjadi orang yang beriman? Baik, kita mahu. Semua orang nak jadi orang yang beriman, kan? Baik, adakah kita bertakwa? Adakah kita hubungan sesama kita ini, sesama orang yang beriman ini baik? Kemudian adakah kita mentaati Allah dan Rasul? Kalau kamu orang-orang yang beriman. Sebab apa ditekankan dengan sebenar-benar penekanan ini? Sebab ramai di kalangan orang-orang kita ni
Pertama, tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, melakukan maksiat, ya tak, meninggalkan beberapa perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian hubungan sesama orang yang beriman tidak baik, berlaku pergeseran yang berpanjangan, bukan seperti mana sahabat tadi, lebih daripada 3 hari bermusuhan. Ada yang sampai peringkat boleh berkawan dengan orang-orang yang kafir lebih kuat daripada hubungan dengan orang sesama Islam yang pergi surau, yang pergi masjid. Boleh sampai ke peringkat macam itu. Kemudian tidak mentaati Allah dan Rasul. Adakah orang-orang sedemikian orang-orang yang beriman? Ini kita akan lihat pula tafsiran insyaAllah pada minggu hadapan, sambungan daripada ayat 1 dan 2. Sebab sebagian mengatakan bila sebut macam itu, mereka mengatakan ini adalah sifat orang yang beriman yang sempurna. Maknanya ada lagi ruang untuk beriman yang tidak sempurna. Sebab mereka mengatakan itu orang yang beriman yang memang perfectnya. Tapi ada ruang yang lain, taklah semestinya beriman yang perfect, beriman yang kurang perfect. Allah Subhanahu Wa Taala menyambung ayat selepas itu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya senya. Dengan perkataan innama ni, hanya senya. Itu dalam balaghah bahasa Arab al-hasr. Al-hasr dia confine, supaya tidak ada lagi tafsiran-tafsiran yang banyak. Innamal mu'minun, hanya senya orang yang beriman ini adalah orangnya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila diingat ataupun diperingatkan tentang Allah, hati mereka menjadi gemetar. Sebut saja nama Allah, dia gemetar hati dia. Wa idza tuliyat alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran tadi, satu demi satu dia baca, dan dia tadabbur makna dia, pengertian dia, dan tuntutan ke atas diri dia, zadathum imana, akan bertambah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia bertawakal kepada Tuhan mereka. Kemudian alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang mendirikan solat dan orang yang menafkahkan sebahagian apa yang kami rezekikan kepada mereka, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Mereka adalah orang yang beriman yang sebenar. Jadi ayat ini dimulakan dengan innama, hanya senya. Kemudian di penghujungnya, mereka itulah orang yang beriman yang sebenar. Bermakna apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak menekankan kepada kita, siapa yang nak menjadi orang-orang yang beriman yang sebenarnya, mestilah memiliki sifat-sifat daripada awal tadi sehinggalah yang disebutkan dalam ayat yang terkemudian tadi. Itu orang yang beriman yang sebenarnya. Selain daripada mereka, kita nak kata macam mana? Sebab sebagian kata tak, itu orang yang sempurna iman. Ada lagi ruang iman yang tidak sempurna. Ini adalah tafsiran-tafsiran yang lari daripada tafsiran Al-Quran. Sebab dia boleh mencipta satu istilah iman yang tidak sempurna berbanding dengan iman yang sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kepada umat Islam memiliki iman yang sebenar, menjadi mukmin yang sebenar. Dan sahabat apabila membaca ayat tadi, seperti mana kata Abdullah bin Mas'ud, mereka mesti cuba sedaya upaya mereka memenuhi semua ciri-ciri tadi, supaya mereka ini tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Inilah yang membawa mereka kepada kejayaan. Sebab piawai keimanan dan piawai ciri-ciri orang yang beriman kepada mereka benar-benar mengikut piawai yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran.
Dan tidak ada ruang untuk mereka menurunkan piawai itu. Menurunkan piawai itu. Boleh kalau sebagai guru, kita kata apa pada anak murid? Passing mark 50 markah ataupun 60 markah. Biasanya 50 markah. Tapi disebabkan murid-murid ada yang ramai yang pemalas, tak buat homework dan sebagainya, maka diturunkan passing mark jadi 20. Boleh buat pengumuman, turunkan passing mark pada 20. Samalah juga orang yang beriman ni, itu iman yang sempurna. Ada juga iman yang kurang sempurna. Jadi ramailah yang beriman, kan? Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan dalam peperangan kepada orang yang beriman. Dalam peperangan Uhud, Allah memberi kemenangan kepada orang yang benar-benar beriman. Tapi bila dunia masuk ke dalam hati mereka, mereka kalah peperangan Uhud. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah istahussunahum bi'idnih. Allah telah membenarkan janjinya kepada kamu bila kamu mengalahkan mereka. Benar-benar beriman hatta idza fashiltum. Tapi bila kamu mula wasak, wa tanaza'tum fil amr, dan kamu membantah-bantah arahan kepimpinan. Wa asaitum, dan kamu langgar. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah kamu melihat harta-harta rampasan yang kamu syok dengannya. Minkum ma yuridud dunya wa minkum ma yuridul akhirah. Sebagian kamu nak dunia, sebagian kamu nak akhirat. Thumma sarafakum anhu. Kemudian kamu tidak dapat lagi mengalahkan mereka. Sebab apa? Dunia telah masuk ke dalam hati. Dan mereka melanggar arahan hanya disebabkan sebagian mereka melihat dunia. Bila masuk dunia, mereka kalah. Maksudnya piawai Allah Subhanahu Wa Taala tidak berubah, sentiasa di situ, bukan di bawah. Piawai di situ. Kalau kamu rendah daripada piawai Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak akan menang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam ayat yang lain, wala yaj'alallah lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan menjadikan orang-orang kafir di atas orang beriman. Dengan mana sekali-kali mereka ini tidak boleh mengalahkan orang yang beriman. Sekali-kali mereka ini tidak boleh dominan mengatasi orang yang beriman. La yaj'al Allah. Sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan jadikan lil kafirin, untuk orang kafir, 'alal mu'minin, di atas orang-orang yang beriman. Sabila, apa cara sekalipun. Persoalannya, kenapa orang sekarang, orang Islam kalah? Kerana ditindas oleh musuh. Kenapa mereka kalah di Iraq oleh serangan Amerika? Kenapa mereka kalah di Syria ke, di mana ke? Bukankah mereka orang Islam yang beriman? Disebabkan kita meletakkan piawai iman tu di bawah. Bila kita letakkan piawai iman tu di bawah, tak kisah orang tu melakukan maksiat, cinta dunia, takut kepada mati syahid dan sebagainya. Ciri-ciri beriman yang banyak disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran secara jelas. Dengan sebut innama lagi. Al-hasru, hanya senya orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gementar hati mereka. Apabila dibacakan ayat Quran, bertambah keimanan mereka. Itu piawai yang Allah Ta'ala letak. Tapi malangnya, sebagian umat Islam merendahkan piawai. Itu adalah iman yang sempurna. Kita ni, iman kita taklah sempurna. Tapi mereka, apa yang mereka saksikan adalah kekalahan umat Islam demi kekalahan sekarang ini di depan mata kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan umat Islam belum mencapai piawai keimanan yang sepatutnya. Belum mencapai kualiti keimanan yang sepatutnya. Ini menjadi tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita memastikan, mendidik masyarakat kita, mendidik generasi kita, mendidik anak-anak kita, mendidik suami kita, mendidik isteri kita, supaya menjadi mukminin yang haqqa, yang sebenar-benarnya. Tidak ada cara lain melainkan kita kena kembali kepada Al-Quran. Satu-satu. Melihat kembali ayat-ayat Quran satu-satu. Apakah ciri orang beriman, dan mesti kita bekerja bersungguh-sungguh untuk mendidik masyarakat kita, mendidik diri kita mencapai piawai yang Allah Subhanahu Wa Taala letak, dan bukan piawai yang diletak oleh manusia. Jadi mudah-mudahan
Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita daripada ayat pertama dan kedua dalam surah Al-Anfal, dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan surah Al-Anfal ini insya-Allah pada ayat yang seterusnya, dan kita sebagai persediaan cuba kita membaca kisah Perang Badar, kerana ayat-ayat yang berikutnya akan menceritakan secara detail berkenaan dengan peperangan Badar, apa yang berlaku sebelum, ketika dan selepas, dan semua itu diturunkan Al-Quran sebagai panduan kepada kita, bahkan juga menjadi piawai kepada umat Islam untuk mereka ini berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.